Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar tentang persenyawaan dan kehamilan, iaitu bab 4.4, sains tingkatan 1. Okey, apa itu proses persenyawaan? Okey, proses persenyawaan itu adalah proses percantuman di antara nukleus sperma dan nukleus ovum. Okey, sebelum kita masuk dalam bab ini, kita kena tahu 3 perkara, iaitu yang pertama, seorang pelajar itu kena tahu tentang persenyawaan dan kehamilan. Dan yang kedua, seorang pelajar tu kena tahu tentang kepentingan dan fungsi plasenta dan tali pusat. Dan yang ketiga, pelajar perlu tahu tentang perkembangan zigot, embrio dan fetus. Okey, baik. Okey, ini adalah proses persenyawaan. Okey, yang pertama, sperma akan masuk ke dalam faraj dan berenang di dalam faraj. Dan yang kedua, jika ovum hadir di dalam tiub falopio. Okey, bila ovum hadir di dalam tiub falopio, persenyawaan akan berlaku. Kalau tidak ada ovum yang hadir, jadi tak berlakulah persenyawaan. Okey, bila berlakunya persenyawaan, jadi akan menghasilkan zigot. Okey, bila terhasil zigot ni akan membahagi dan membentuk embrio. Okey, dan kemudian embrio tadi akan menempel di dinding uterus ataupun dinding rahim wanita dan membentuk fetus. Okey, membentuk fetus. Okey. Ini adalah dua keadaan di mana ada keadaan yang normal untuk kehamilan dan keadaan yang tidak normal bagi kehamilan. Okey. Kalau tengok sini. Okey. Kalau kehamilan yang normal, nampak dekat sini yang saya bulatkan ni, nampak ovum dan sperma yang disenyawakan tadi ni, dia akan akan berada akan menempel di dinding uterus. Okey. Kalau kehamilan tidak normal, nampak kat sini yang saya bulatkan, nampak tak? Okey, ovum dan sperma yang disenyawakan tadi tu berada di tiub falopio. Jadi kehamilan ni kita panggil kehamilan tidak normal. Kalau normal, dia akan menempel di dinding uterus ataupun dinding rahim wanita. Okey. Okey, ini adalah perkembangan zigot menjadi embrio dan menjadi fetus sehinggalah dilahirkan daripada bulan pertama sehinggalah ke bulan yang ke-9, dan selepas itu dia akan dilahirkanlah. Okey. Okey, yang kedua, inilah perkara yang perlu yang kita tahu dalam bab ini, iaitu kepentingan dan fungsi plasenta dan tali pusat. Okey, yang pertama tengok plasenta. Plasenta ni atau nama lain dia uri. Plasenta ni tempat untuk yang pertama pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan yang kedua, membekalkan nutrien kepada fetus. Dan yang ketiga, untuk menyingkirkan bahan kumuh yang tidak diperlukan oleh fetus melalui darah ibu dan fetus. Okey, yang kedua adalah tentang tali pusat. Tali pusat ni adalah tiub di mana menghubungkan fetus dan plasenta. Okey. Yang kedua adalah terdapat salur darah ataupun angkut darah kepada dan daripada fetus. Okey, yang ketiga iaitu tentang amnion. Amnion ni adalah membran ataupun dinding membran yang membentuk pundi dan mengandungi cecair. Iaitu cecair yang kita namakan adalah bendalir amnion. Ni nampak. Okey, bendalir amnion ni bertindak sebagai cushion untuk yang pertama serap kegaran, yang kedua untuk cegah kecederaan fetus. Okey, ini adalah kejadian kembar yang mana berlaku pada setengah setengah wanita yang mengalami kehamilan kembar. Okey. Okey, baik. Di sini kita nampak sini Okey. Sini ada bayi. Ini bayi. Ini
tali pusat, dan ini placenta ataupun nama dia lain uri ya. Okey. Okey tu, dalam bab ni kita dah tahu tentang yang pertama tadi tentang persenyawaan dan kehamilan, iaitu persenyawaan. Tentang apa? Persenyawaan ni tentang percantuman di antara ovum dan sperma. Okay, yang kedua kita tahu tentang apa? Tentang fungsi plasenta dan tali pusat. Kalau plasenta tadi fungsi dia apa? Tempat pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida, tentang penyingkiran bahan-bahan kumuh yang tidak diperlukan. Okey. Kalau tentang tali pusat tadi untuk apa? Untuk yang menghubungkan di antara fetus dengan plasenta. Okey. Yang ketiga tentang perkembangan zigot, mana kita tahu tadi daripada zigot dan membentuk embrio dan membentuk fetus dan hinggalah dilahirkan. Okey. Rasanya itu saja. Sekian, terima kasih.